Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar KMJ. Hari ini kamu bersama dengan saya untuk sesi taklimat permohonan UPU online. Untuk sesi pengenalan, saya kenalkan diri dulu. Saya Puan Fazia Diana binti Razib. Bersama dengan saya terdapat dua lagi kaunselor, iaitu Puan Roslila binti Hashim dan juga Encik Zainuddin Sabran. Kami bertiga memegang profil modul masing-masing. Saya memegang modul bagi program 2 tahun dan juga modul 2, manakala Puan Roslila memegang modul perakaunan, manakala Encik Zainuddin memegang profil bagi modul 1 dan juga modul 3. Alright, ini merupakan tarikh-tarikh penting kemasukan pelajar lepasan SPM/setaraf, iaitu pelajar matrikulasi lah, untuk sesi akademik tahun 2021/2022. Jadi untuk pada awal Januari hari itu, fasa permohonan telah pun dibuka pada 4 Januari dan berlangsung sehingga 31 Mac untuk fasa permohonan. Kemudian untuk bulan Mei hingga bulan Ogos, dia akan buka untuk proses temuduga dan juga proses ujian. Ini bagi program-program yang mempunyai temuduga ataupun ujian. Kemudian fasa perkemaskinian tidak lama, dalam tempoh seminggu atau 2 minggu kebiasaannya pada bulan Ogos. Kemudian tarikh hebahan untuk kamu berjaya atau tidak bagi jurusan atau pilihan program-program pada bulan September minggu ketiga. Ini juga tertakluk kepada pindaan, bergantung pada perubahan pindaan. Jadi untuk pelajar KMJ, tolong take note, kita ambil fasa permohonan. Kita highlight kepada fasa permohonan dahulu, sebab fasa permohonan berlangsung sehingga 31 Mac. Jadi tolong take note bersama-sama dengan saya. Okey, bagaimana nak isi UPU online? Okey, pada mulanya ramai yang saya yakin ada di antara kamu yang dah isi dan ada juga yang belum isi. Bagi mereka yang belum isi, mudah saja kamu pergi ke laman web yang tertera di online.mohe.gov.my/upuonline/login, ataupun awak Google sahaja UPU online/login, awak akan jumpa interface yang pertama. Ini merupakan interface yang pertama. Bila jumpa interface yang pertama, bagi pelajar KMJ sesi baru, tolong daftar akaun. So klik pada daftar akaun. Dia akan bawa awak kepada interface yang kedua. Interface yang kedua, kamu kena isi maklumat yang diinginkan, iaitu seperti nombor kad pengenalan, alamat email, nama ibu, soalan keselamatan, jawapan soalan keselamatan, kata laluan dan sahkan kata laluan. Penting dan peringatan kepada semua, tolong ingat alamat email yang diberi, kemudian ingat juga jawapan bagi soalan keselamatan, dan juga tolong ingat kata laluan. Kerana apa? Akan ada berlaku akan adalah pelajar nanti akan terlupa kata laluan. Jadi bila terlupa kata laluan, sistem akan meminta untuk memberi jawapan kepada soalan keselamatan. Jadi tolong ingat alamat email, jawapan keselamatan, juga password bagi UPU online. Tipsnya bagaimana? Sediakan satu buku khas untuk catatkan maklumat penting. Kenapa sediakan buku catatan? Mudah untuk awak rujuk balik. Kenapa? Buku catatan juga adalah untuk membantu awak mengisi dan menyelarakan senarai pendek jurusan ataupun pilihan program untuk awak pilih semasa permohonan. Okey. Pembelian nombor PIN boleh dibuat, ada berbagai cara untuk pembelian nombor PIN. Untuk setakat ini, kita masih dalam keadaan normal baru. Jadi para pelajar jangan risau, segala pindaan ataupun segala perubahan, pihak KMJ, pihak unit kaunseling, psikologi dan kaunseling akan memaklumkan kepada anda dari semasa ke semasa. Untuk setakat ni,
anda boleh membeli nombor PIN melalui perbankan SMS ataupun perbankan internet BSN. Sekiranya anda ada nombor akaun untuk nombor akaun BSN, perbankan internet BSN, boleh beli melalui perbankan internet BSN. Untuk ejen bank berdaftar, kami akan juga memaklumkan kepada anda setelah benda ni secara rasmi lah. Segala maklumat lanjut bagaimana nak beli nombor melalui perbankan SMS, apa nombor dia, tak ada masalah. Sila rujuk kepada laman web rujukan yang saya telah beri di UPU online, cara beli nombor PIN. Kat situ dia ada bagi maklumat lengkap bagaimana cara pembelian. Untuk tahun ini, pembelian nombor PIN berharga RM15 sahaja. Okey. Ini merupakan 15 panduan permohonan. First, kamu kena beli nombor PIN. Untuk sekarang ni, kamu perlu mendaftar dahulu, login UPU online. Tidak perlu membeli nombor PIN. Kenapa? Nombor PIN akan dibuka, pembelian nombor PIN akan dibuka setelah kamu mendapat result PSPM. Untuk sekarang ni, belum ada lagi. Sekiranya result PSPM dah keluar, pembelian nombor PIN barulah boleh dibeli. Dan barulah boleh mengisi jurusan-jurusan ataupun khusus pengajian yang kamu minat lah. Kemudian layari ke portal rasmi upu.mohe.gov. Kemudian pastikan kategori anda, macam saya maklumkan, kategori anda ialah STPM/setaraf untuk pelajar matrikulasi. Kemudian e-panduan, kira merit, semak trend permohonan dan semak laluan kerjaya. Ini saya mahu anda semua untuk membuat homework, membuat semakan syarat kelayakan, kira merit anda, semak laluan kerjaya sebelum kamu mengisi permohonan UPU online. Kenapa? Bila anda membuat membuat semakan kelayakan and so on, dia membantu anda dari segi bagaimana nak anda akan tahu adakah anda layak atau tidak pergi ke jurusan tertentu. Okey, bagaimana caranya saya akan tunjukkan sebentar lagi. Dekat sini saya ada highlightkan program yang bertemuruga dan ujian dia akan bertanda hashtag. Jadi macam mana tanda hashtag nanti saya akan tunjuk. Ini adalah bagaimana untuk anda memilih pilihan program ikut keutamaan. Susunan untuk menyusun program pun sangat mengambil berat, sangat penting ya. Okey. Anda boleh buat secara manual. Secara manual tu saya ambil buku, saya elak satu-satu, cek syarat kelayakan, syarat ada apa syarat SPM and so on. Tapi kita berada dalam norma baru, dalam keadaan maklumat di hujung jari. Saya bagi satu platform mudah dan UPU telah sediakan satu platform yang cukup mudah untuk anda semak dan membuat research berkaitan dengan jurusan yang bersesuaian dengan diri. Okey, kat sini kita boleh tengok kat sini bila anda buka upu.mohe.gov.my, dia anda pergi ke panduan calon, e-panduan, atau anda boleh klik di sini di e-panduan. Okay, saya akan cuba buka untuk anda lihat. Okey, ini adalah paparan pertama yang UPU beri. Anda boleh klik di panduan calon ataupun e-panduan. Kalkulator merit juga diberikan kepada anda untuk anda mengira dan mengagak berapa banyak peratusan merit yang anda capai. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana pengiraan merit. Okey, kita pergi klik ke e-panduan. Okey, untuk pengetahuan anda semua, ini adalah platform yang cukup mudah untuk anda lihat syarat carian program yang terdapat di Malaysia, dan juga kita boleh lihat syarat kemasukan ke universiti mengikut program tersebut, apakah syarat-syarat khas dan syarat am. Saya ingin tunjukkan carian program dahulu. Kita lihat enjin carian program. Pilih pengajian, macam saya kata STPM/setaraf. Masukkan program pengajian. Kat sini anda boleh type jurusan apa yang anda inginkan, anda ingin lihat. Contohnya saya nak bagi contoh bagi jurusan kejururawatan. Saya tekan butang search.
Okey, dekat sini dia paparkan ada 8 program pengajian yang ditawarkan bagi jurusan kejururawatan. Dan 8 program ini merupakan di 8 universiti yang berbeza. Ada USIM, ada UPM, UNIZA, UNIMAS, UKM, UiTM dan UIAM. Okey, seperti mana yang saya maklumkan sebelum ni, ada tanda hashtag. Okey, ini tak ada tanda hashtag. Ini bermaksud jurusan di UIAM ini memerlukan temuduga ataupun ujian. Manakala jurusan di UiTM tidak memerlukan temuduga ataupun ujian. Jadi maksudnya bagi pelajar yang mahu ke UiTM tidak memerlukan tidak perlu buat proses temuduga lah. Jadi ini lebih mudah untuk anda nampak. Tetapi untuk enjin carian ini hanya mencari jurusan secara keseluruhan di seluruh Malaysia. Dia tidak dapat lihat apakah syarat am dan syarat khas bagi jurusan tersebut, bagi universiti tersebut. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana kita nak melihat perbezaan kelayakan ke universiti. Pelajar semua kena faham setiap universiti mempunyai syarat am dan syarat khas yang berbeza. Saya akan tunjukkan perbezaan syarat kelayakan di UiTM dan juga syarat kelayakan di UM. Contohnya, saya akan ambil, saya ambil satu di saya ambil di UPM. UPM sebab satu ada yang bertanda hashtag yang bertemuduga dan satu UiTM yang tiada temuduga. Jadi anda boleh nampak perbezaan dia. Bagaimana nak cari? Anda pergi ke syarat am dan syarat khas program. Anda klik di ruangan ini, ambil stpm/setara. Okey, kita akan lihat carian berdasarkan, kita pilih butang IPTA dan kita pilih carian IPTA yang kita mahukan. Kalau macam saya tadi, kita nak tengok perbezaan antara UiTM dan juga UPM. Jadi saya pilih kategori, macam saya kata, pilih kategori matrikulasi. Dan anda berada di aliran apa. Jika anda aliran sains, cek aliran sains lah. Kalau cek aliran account, Okey, kemudian kita tunggu dia loading. Sementara tu saya pergi ke carian untuk di UPM. Sama juga IPTA. Kita ambil UPM, kategori matrikulasi dan aliran sains. Di enjin carian terperinci, kita akan typekan kejururawatan. Kat sini anda semua boleh tulis jenis ataupun keyword bagi jurusan tu. Jadi lebih mudah untuk anda search kejururawatan. So ini dia. Ini di UPM dan satu lagi di UiTM. Ini di UiTM bagi program kejururawatan. Alright, ini di UiTM, manakala yang ini adalah di UPM. Okey. Bila dilihat kat sini, bagi program sarjana muda kejururawatan di UiTM, syarat khas yang diperlukan bagi pelajar matrikulasi ialah PNGK sebanyak 3.0, kemudian mendapat sekurang-kurangnya B 3.0 dan 2 mata pelajaran lain, iaitu biology/fizik/ chemistry, kimia/matematik. So maknanya 3 subjek sekurang-kurangnya B dan mendapat sekurang-kurangnya C pada
satu mata pelajaran lain. Maksudnya 3 tu kena grade B dan satu subjek tu sekurang minima ialah C. Okey, dekat sini kita kena lihat juga mendapat kepujian grade C pada peringkat SPM dalam 4 mata pelajaran berikut. Maksudnya bagi 4 mata pelajaran berikut kita perlu mendapat sekurang-kurangnya grade C. Slash ni bermaksud atau lah, dan mendapat sekurang-kurangnya band 3 dimuat. Syarat ini merupakan syarat khas Lembaga Jururawat Malaysia. Di sini dia ada nyatakan mempunyai status kesihatan and so on. Okay. Di UiTM ini tidak dinyatakan jumlah yuran, tetapi ada setengah yang saya lihat beberapa universiti dia senaraikan berapa jumlah yuran yang perlu dibayar mengikut jurusan ataupun pengajian. Ini adalah merupakan bagi jurusan kejururawatan di UiTM. Saya akan tunjuk jurusan kejururawatan bagi UPM. Okey, kalau tadi 3.0, kalau di UPM PNJK diperlukan hanyalah 2.75 memenuhi syarat Lembaga Jururawat Malaysia. Maksudnya syarat dia apa? Ini syarat dia dinyatakan dekat sini. Kalau tak ada kat sini, maksudnya kita kena Google dan kita kena search lah. Dan mendapat sekurang-kurangnya grade C pada SPM dalam satu. Maksudnya sekurang-kurangnya grade C dalam satu mata pelajaran, iaitu biologi, matematik atau AdMed dan bahasa Inggeris. Band 3 dalam WET. Okey, lulus temu duga. Itu maksudnya bila ada hashtag. Bila jurusan yang mempunyai hashtag bermaksud program tersebut ada program bertemu duga. Okey. Jadi dekat sini kita boleh nampak perbezaan berbanding Universiti A dan Universiti B. Jadi kepada semua pelajar KMJ, tolong take note sebab ada setengah program yang memerlukan requirement semasa SPM. Jadi tolong tengok, jangan beranggapan walaupun saya 4 flat saya boleh mohon semua. Tidak semestinya. Syarat kita kena tengok pada syarat am dan khas bagi sesuatu universiti. Kadang-kadang 4 flat tidak bermakna kamu boleh dapat mohon semua subjek, mohon semua pengajian. Tidak. Kita kena tengok pada syarat khas bagi setiap universiti. Jadi bagaimana nak check? Itu dia. Ini saya dah bagi tunjuk satu enjin carian yang mudah untuk anda. Anda boleh search, anda boleh lihat, anda boleh bandingkan universiti mana yang bersesuaian, universiti mana yang pointer, yang requirementnya pointer dia lebih rendah ataupun pointer dia bersesuaian dengan pointer kita. Alright. Okey, tips bagaimana memilih program. Saya yakin ramai para pelajar tidak tahu bagaimana memilih program yang sesuai, bagus ataupun program yang baik untuk diri dia. Satu, tips yang pertama, kamu kena tahu ia melepasi syarat am dan khas bagi program tersebut. Sekurang-kurangnya kamu kena tahu jurusan yang kamu pilih tu adalah jurusan yang bersesuaian selayaknya dengan pointer kita semasa SPM and so on. So syarat kelayakan kita boleh tengok. Macam mana nak tengok? Macam saya dah bagi tips, saya dah bagi satu platform untuk anda buat research berkaitan dengan jurusan yang sesuai, yang anda berkelayakan. Kedua, pilih program yang minat. Okey, semasa permohonan UPU ada 12 pilihan ataupun 12 ruangan pilihan. Jadi tolong tips yang baik adalah untuk kamu mengisi ke semua ruangan tersebut. Kenapa? Bila kamu isi ke 12 ruangan, sekurang-kurangnya kamu akan dapat pilihan program yang kamu minat. Jika kamu mengisi 6 pilihan sahaja, katakan kamu mengisi 6 pilihan, adakah boleh? Boleh. Jawapannya ialah boleh, kamu boleh mengisi. Tapi kena faham, sekiranya kamu tidak mendapat ke-6 jurusan pilihan tersebut, kamu kena membuat rayuan. Dan apabila membuat rayuan, pelajar kena faham rayuan
akan dibuka bagi jurusan ataupun program-program yang mempunyai kekosongan tempat. Jadi apabila program-program yang mempunyai kekosongan tempat, mungkin akan ada jurusan yang kamu tidak minat. So bila kamu kena pilih jurusan yang kamu tidak minat semasa membuat rayuan, itu sedikit sebanyak mengganggu emosi para pelajar. Jadi tips pada anda semua, isi ke semua ruangan pilihan yang ada. Pilih pilihan. Katakanlah pelajar A tadi minat kepada jururawat. Jadi sekurang-kurangnya para pelajar boleh fikirkan selain daripada jururawat, apa lagi hala tuju kerjaya yang saya boleh pilih untuk mengisi ruangan yang seterusnya. Mungkin kita boleh lihat, kita boleh ambil pada pelajar A ni merupakan pelajar yang suka dengan servis, perkhidmatan. Mungkin kita boleh salurkan dengan kerjaya yang lebih sesuai dengan kerjaya dalam servis. Ataupun mungkin pelajar ni sebenarnya minat untuk menjadi jururawat sebab suka bekerja dalam suasana hospital. Kita boleh, anda boleh mencari suatu jurusan kerjaya yang bersesuaian dengan diri anda, yang kamu boleh bekerja di hospital seperti pembantu makmal, bioperubatan. Okey, jadi pilih program yang kamu minat ataupun kamu minat nak belajar. Jadi sekurang-kurangnya dan kamu minat nak explore. Jadi sekurang-kurangnya ia membantu diri kamu untuk belajar dengan lebih baik. Kemudian ketiga, pilihan mengikut keutamaan. Susunan, macam saya kata sebelum ni, susunan semasa permohonan sangat penting. Kenapa penting? Sebab kamu kena faham program bertemu duga ataupun yang ada ujian hanya boleh pilih 4 pilihan sahaja, iaitu boleh diletak di 4 pilihan teratas, 1, 2, 3 dan 4. Setelah pilihan 1, 2, 3 dan 4 itu dipilih, pilihan kelima dan seterusnya akan soal pilihan program seterusnya bagi pilihan kelima dan seterusnya adalah pilihan program yang tiada temuduga secara automatik. Itu adalah sistem. Jadi para pelajar diminta, sebab tu saya pihak unit counselling memohon untuk kamu semua membuat research dan membuat penyusunan yang terbaik dalam menyusun kamu punya penyusunan program semasa membuat pilihan. Kemudian program perguruan hanya boleh letak 2 pilihan teratas sahaja. Kenapa 2 pilihan teratas? Sebab program perguruan memang mempunyai ujian maksi. Jadi dia berada di program, kena isi di tempat teratas. Kamu tidak boleh letak, katakanlah kamu nak isi, saya nak jadi nak jadi cikgu, tapi pilihan saya nak letak dekat pilihan ke-6. Tak boleh, memang tak boleh sama sekali. Jadi permohonan untuk perguruan yang ada temuduga memang boleh letak di atas, dan barulah kamu susun pilihan yang seterusnya. Kemudian tips yang keempat, rujuk dengan kaunselor. Saya yakin ada di antara rakan-rakan kamu yang macam masih lagi tak tahu nak jadi apa, masih lagi ragu-ragu, mungkin ada yang konflik dengan pilihan keluarga dan juga pilihan diri sendiri. Rujuk dengan kaunselor masing-masing. Jika kamu di modul 1 ataupun modul 3, boleh rujuk dengan Encik Zainuddin. Kalau kamu di modul 2, boleh rujuk dengan saya. Kalau kamu berada di modul perakaunan, boleh rujuk dengan Puan Rosila. Ataupun boleh rujuk di mana-mana sahaja, tak ada masalah sebenarnya. Boleh berhubung dengan kami, buat temu janji, SMS, dan kita akan membantu anda dari semasa ke semasa. Okey? Mungkin ada juga di kalangan kamu yang macam masih lagi tak tahu nak jadi apa, confused, tak tahu, masih lagi ragu-ragu. Okey, tak apa. Kita mungkin kaunselor boleh membantu anda dengan memberi kamu satu ruangan untuk menjawab ujian minat kerjaya, untuk lihat kecenderungan diri kamu minat ke arah kerjaya apa. Jadi mungkin dengan itu kamu boleh search jurusan yang bersesuaian dengan minat kerjaya. Kamu jangan risau, ada banyak sangat pilihan bidang di Universiti Awam. Ada bidang dalam teknologi, ada bidang dalam perkhidmatan, ada bidang seni, craft. So ada banyak. Jadi sebenarnya ada banyak pilihan yang kamu boleh pilih. Jadi buatlah pilihan yang bijak, buat research, cari dapatan data ataupun cari maklumat
Kenapa cari maklumat awal? Supaya kamu tersusun dalam pemilihan program mengikut keutamaan. Ia sangat penting dan dia sangat penting. Kenapa penting? Saya akan bagi tahu selepas ini. Okey, setelah kamu selesai membuat buat pilihan program mengikut keutamaan, kemudian kamu kena lengkapkan borang, klik butang simpan. Okey, ini kadang pelajar terlepas pandang. Klik butang simpan dan cetak slip permohonan. Kalau tak cetak, tak ada masalah. Tapi tolong simpan dan download slip permohonan. Kenapa wajib disimpan? Satu, jika ada sebarang error and so on, slip ini membantu kamu membuktikan kamu setelah membuat permohonan. Itu wajibnya. Kenapa kamu kena simpan slip permohonan. Kemudian, semakkan dan kemaskini permohonan adalah tanpa had. Maksudnya, katakan kamu dah isi, tiba-tiba cikgu boleh tak saya nak tukar subjek, kalau contoh jurusan hari tu jurusan pilihan ke-8, saya nak jadikan jurusan pilihan tu pilihan ke-3. Boleh, tak ada masalah. Semakkan dan kemaskini permohonan adalah tanpa had. Jangan tunggu saat akhir baru nak isi. Okey? Macam saya bagi tahu, pengisian UPU online adalah sehingga 31 Mac. Tapi bagi pihak Kolej Matrikulasi Johor, memohon untuk kamu isi sekurang-kurangnya 2 minggu awal sebelum tarikh tamat. Kenapa? Untuk kami semak untuk memastikan tiada para pelajar yang tertinggal dan tiada para pelajar yang tercicir. Alright, ini saya tunjukkan bagaimana proses pemilihan kemasukan lepasan SPM ataupun STPM setaraf ke universiti. Alright, saya bagi contoh bagi pelajar A. Pelajar A dia letak ke 12 pilihan. Alright. Permohonan ditawarkan pilihan ke-12. Kenapa pilihan ke-12? Kita lihat dekat sini, pilihan 1. Pilihan 1, pelajar ini syarat kelayakan dia layak, dia memenuhi semua syarat kelayakan. Tapi bagi pilihan bagi jurusan itu tiada kekosongan tempat. Mungkin daripada permohonan yang memohon bagi di universiti itu ada 1000 orang, tapi tempat kosong ada 100 sahaja. Jadi pelajar ini tidak layak. Keputusannya ialah tidak layak. Sistem akan lihat kepada pilihan kedua. Pilihan kedua, pelajar ini syarat kelayakan dia layak, kekosongan tempat ada, tetapi semasa temuduga dia gagal. Jadi apabila dia gagal semasa temuduga, keputusan bagi pilihan kedua juga tidak layak. Kemudian kita pergi ke pilihan ketiga. Pilihan ketiga, pelajar ini lulus semasa temuduga, tetapi kekosongan tempat tiada. Jadi keputusan bagi pilihan ketiga juga tidak layak. Begitulah seterusnya. Pilihan sistem akan lihat pada bila anda tidak layak pada pilihan pertama, sistem akan lihat kepada pilihan seterusnya dan seterusnya. Sehinggalah sistem akan melihat kepada syarat dan juga kekosongan tempat. Sistem juga akan melihat merit. Bagaimana merit pelajar ini. Okey, so pilihan ke-12 kita lihat syarat kelayakan bagi pilihan ke-12 dia layak, pelajar A dia layak. Kemudian kekosongan tempat ada, maka keputusan pilihan pelajar A mendapat pilihan jurusan di pilihan yang ke-12. Okey, itu bagaimana that is system work. Excuse me. Itulah bagaimana sistem bekerja, sistem melihat. Jadi pelajar tolong ambil take note perkara ini, okey? Saya nak bagi contoh pilihan kedua, pelajar B. Pelajar B contoh pilihan tidak berjaya. Pelajar B dia mengisi 6 kekosongan sahaja. So bila dia mengisi 6 pilihan sahaja. Okey, so bila dia isi 6 pilihan, sistem akan lihat pada seperti sistem yang tadi saya bagi tahu, sistem dia akan lihat pada syarat, kemudian tengok pada kekosongan. So pilihan pertama tak ada kekosongan, so pelajar tak dapat pilihan pertama. Pilihan kedua, syarat layak tapi kekosongan juga tiada. So ujian juga pada ujian pula pelajar tak lepas pada ujian temuduga. So pelajar ini tidak layak pada pilihan kedua. So pilihan ketiga, pelajar layak tetapi tiada kekosongan tempat dan tidak lulus temuduga. So pilihan
bagi keputusan bagi pelajar ini pilihan ketiga juga tidak layak. Sistem akan cek sehinggalah pilihan ke-6. So, apabila pilihan ke-6 tidak berjaya, dia ada pelajar ini tidak berjaya dan perlu membuat rayuan. So, apabila pelajar ini perlu membuat rayuan, pelajar ni kena tunggulah untuk bila pihak UPU open untuk membuat rayuan. So, apabila membuat rayuan, seperti saya maklum, pelajar kena memohon jurusan yang mempunyai kekosongan tempat. Itu yang membuatkan kadang-kadang pelajar dia nak mohon subjek ni tapi subjek tu tak ada. Itu kekangan yang berlaku lah. Okey, ramai akan tanya saya, cikgu kenapa pemilihan pelajar berjaya dan kenapa pilihan pelajar tidak berjaya? Ini antara jawapan-jawapan untuk kamu faham kenapa pelajar A berjaya, kenapa pelajar B tak berjaya. Okey, kenapa berjaya? Borang permohonan berjaya diterima oleh UPU online. So, macam saya katalah, butang klik simpan and so on, klik pengesahan. Kemudian, memenuhi syarat khas bagi program pengajian. Sebab itulah saya kata berkaitan dengan memenuhi syarat khas program pengajian adalah sangat penting, sangat di-highlightkan. Jadi sebab tu saya kata saya memberi homework kepada anda semua untuk membuat research berkaitan dengan jurusan yang bersesuaian dengan syarat kelayakan, dengan merit and so on. Kemudian ada kekosongan tempat, berjaya dalam saringan temu duga dan kedudukan merit tinggi. Kenapa gagal? Mungkin tidak tekan butang hantar, tidak memenuhi syarat khas program pengajian, tiada kekosongan tempat terutama pada program-program yang kompetitif, kemudian gagal dalam ujian saringan temu duga dan kedudukan merit tinggi. Kedudukan merit rendah. So kat sini kita boleh nampak dan kita boleh kawal sebenarnya. Apa yang kita boleh kawal? Kita boleh kawal memenuhi syarat khas program pengajian. Kadang-kadang kita kena tengok mungkin syarat khas tu perlu biologi tinggi, kena biologi B. Jadi kita boleh target biologi, subjek biologi kita kena tough. Kita kena work hard dekat subjek biologi. Mungkin kita kat situ dia perlukan ujian MUET band 4. Jadi kita boleh target subjek apa yang kita kena hit sebenarnya. Bila kita tahu dan kita boleh kawal benda tu, tapi kita tak boleh kawal dari segi kekosongan tempat. Jadi bila kekosongan tempat ini kita kena berdoa supaya kita tapi kita boleh kawal dari kedudukan merit kita supaya merit kita berada di paras yang tinggilah, bukan di contoh keperluan bagi syarat itu adalah 3.0, kita dapat ngam-ngam 3.0. Sebab kita kena tahu yang mohon tu bukan 3.0 sahaja, 4.0 pun ada mohon juga. Jadi kita kena kawal kita punya peratusan markah kita. Okey? Alright, itu sahaja. Jika anda ingin mendapatkan sebarang perkhidmatan bersama kami, saya tinggalkan nombor telefon. Sila berhubung dengan kami, mesej personal untuk dapatkan temu janji. Kemudian kami akan mengadakan sesi bersama anda dan kemudian sesi tamat. So, kita masih lagi dalam keadaan normal baru. Jadi, bila dalam keadaan normal baru, kita minimizekan perjumpaan. Jadi saya mohon kita membuat sesi di dalam tele-counselling. Jadi saya mohon untuk anda semua hubungi kaunselor masing-masing untuk dapatkan perkhidmatan. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh berhubung terus dengan saya, Encik Zainuddin ataupun Puan Roslila. Itu sahaja untuk taklimat pengisian UPU. Saya mengharapkan informasi yang saya berikan bermanfaat kepada anda semua. Sila mengisi rekod penyertaan program taklimat hari ini. Saya Puan Faziha, saya mengharapkan anda semua dalam keadaan ceria, sentiasa positif dan keep healthy. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.